tuan-tuan dan puan sekalian, pertamanya saya ucap terima kasih kepada khususnya Yang Berhormat Cikgu Chai yang telah menjemput saya untuk forum malam ini untuk membicarakan suatu persoalan yang sangat penting, dan itu saya mengucapkan tahniah kepada beliau dan juga rakan-rakan beliau yang mengadakan forum pada malam ini untuk membicarakan persoalan yang hangat dibincangkan dalam masyarakat, iaitu tentang cadangan daripada Parti PAS, rakan kita dalam Pakatan Rakyat, untuk membentangkan ke Parlimen untuk melaksanakan undang-undang untuk membenarkan negeri Kelantan dan juga negeri lain melaksanakan undang-undang hudud. Kita daripada Parti Keadilan Rakyat sebagai sebuah parti pelbagai kaum, tentunya kita sangat sensitif dengan pandangan semua pihak, orang Islam dan juga orang bukan Islam, orang Cina, orang India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Ya. Jadi di kalangan pimpinan kita tidak menimbulkan perkara-perkara yang akan menyebabkan kontroversi, ya, di kalangan mana-mana masyarakat, kerana ianya akan memberi kesan dalam pilihan raya. Ya. Berbeza kita dengan rakan-rakan kita yang lain, di mana ya, ahli-ahli mereka majoritinya daripada kaum tertentu. Ya. Jadi mungkin kerana sifat parti mereka itu ianya kurang sensitif, ya, dan terhadap pandangan kumpulan-kumpulan etnik yang lain, ya. Misalnya PAS, ya, yang ahlinya Melayu dan Islam, ya, mungkin saya rasa kurang sensitif, ya, terhadap pandangan daripada orang Cina dan India dan sebagainya. Tetapi kerana kita sebahagian daripada Pakatan Rakyat, apa-apa pun yang dibincangkan ingin dicadangkan oleh rakan kita baik daripada PAS ataupun DAP akan kita bincangkan. Pimpinan tertinggi akan membincangkan apa-apa cadangan tersebut supaya tidak memberi kesan kepada Pakatan Rakyat keseluruhan, ya. Jadi kita mau mengemukakan agenda Pakatan Rakyat, bukan agenda tertentu parti-parti politik. Jadi ini mereka-mereka yang merancang strategi parti perlu mengambil perhatian yang serius. Siapa yang jadi juga liang ataupun semai kepada parti-parti ini, ya, perlu menyelesaikan perkara ini. Ya, saya rasa kalau semai ada pun dalam parti kita ataupun juga liang dalam parti kita, dia fikir perkara ini. Kalau perkara ini menimbulkan keresahan di kalangan orang bukan Islam, kita mesti selesaikan. Saya berharap dalam Parti Keadilan sendiri akan ada perbincangan yang terbuka supaya dapat kita melahirkan suatu muafakat ataupun konsensus terhadap persoalan ini. Ya. Saya dengan ini mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Yang Berhormat Cikgu Chai kerana membawa perbincangan seperti ini, kerana tidak ada tempat-tempat lain yang mengadakan perbincangan ini secara serius. Yang perkara ini adalah serius. Pertama kali cuba dilaksanakan cadangan untuk melaksanakan undang-undang hudud ini adalah tahun 1993, ya, di Kelantan, di mana Dewan Undangan Negeri Kelantan secara sebulat suara meluruskan rang undang-undang hukum, saya lupa nama yang tepatnya, ataupun hudud bil, ya, 93, ya, dan berlaku polemik yang besar ketika itu, ya. Dan institut saya, Institut Kajian Dasar, meminta orang yang paling pakar tentang undang-undang Islam, ya, membuat
pandangan terhadap cadangan daripada kerajaan Kelantan. Hasilnya adalah buku ini, ya, Punishment in Islamic Law and Inquiry into the Hudud Bill of Kelantan, ditulis oleh Muhammad Hashim Kamali. Saya tengok di Bucai pun ada buku ini, tapi cetak rompak lah, ya. Asli, ya, cetak rompak. Saya nak perkenalkan, ya, Muhammad Hashim Kamali ini adalah Profesor of Islamic Law di Universiti Islam Antarabangsa. Bukan saja dia profesor, beliau telah banyak menulis buku-buku tentang undang-undang Islam, ya, dalam bahasa Inggeris. Dan buku beliau yang bertajuk Introduction to Islamic Jurisprudence itu dianggap, ya, disebut oleh seorang sarjana Islam yang lain mengatakan buku tentang yang terbaik tentang undang-undang Islam yang ditulis dalam bahasa barat, tak kira Perancis ke Jerman ke Rusia dan sebagainya. That is the best book. Jadi dia orang yang authoritative, berwibawa, ya. Dan dia terkenal, diajak apa namanya itu, diajak untuk dalam perbincangan, banyak menulis dalam jurnal dan juga buku-bukunya. Jadi ini authoritative. Jadi saya tak perlu sebut detail di sini, yang saya lainkan. Apa yang sebagai seorang profesor undang-undang Islam, apa dia kata? Dia kata undang-undang Hudud Bil Kelantan itu, ya, tidak menepati semangat syariat Islam itu sendiri. Walaupun dia klaim, ya, ini sebagai undang hudud, ya, tetapi ianya tidak mengikut semangat, the spirit of the overall syariah. Itu kata beliau, ya, yang saya rasa Dr. Bincai telah baca dan beliau tahu, ya. Jadi saya sejak tahun buku ini diterbitkan, saya rasa 1995, ya, saya tak tahu adakah rakan-rakan kita dalam PAS memberi perhatian, ya, memberi perhatian kepada kritikan yang diberikan oleh Profesor Hashim Kamali ini terhadap undang-undang. Setakat ini saya tak dengar beliau menulis buku, dia menjawab point by point setiap perkara tersebut. Beliau kritik mana yang tak betul, bertentangan daripada semangat syariat Islam, dia kritik. Jadi sebagai seorang Islam, ya, saya tidak ada masalah bagi saya, ya, untuk menolak undang-undang hudud Kelantan. Tapi saya kena jelaskan, sebagai seorang Islam, saya percaya kepada undang hudud yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi adakah saya contradiction? Saya tidak kontradik. Saya ikut Quran. Saya bukan ikut apa yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, ya. Kerana yang menulis buku ini jauh lebih faham, lebih pakar tentang undang-undang Islam daripada mereka yang menulis rang undang-undang tersebut. Jadi dari segi authority-nya, yang lebih berwibawa, yang lebih elok kita ikut adalah pandangan Profesor Hashim Kamali dibandingkan dengan mereka yang menulis. Jadi saya sebagai seorang Islam boleh tolak ini with a clear conscience, ya. Tapi saya minta saudara saya jangan minta saya tolak undang hudud atau minta Anwar Ibrahim tolak undang hudud, minta Wan Azizah tolak, minta Azmin Ali tolak. Itu tak betul. Undang-undang hudud itu ada di dalam Al-Quran, konsepnya ada dalam Al-Quran, tetapi kefahaman hudud yang ada dalam Quran itu jauh lebih luas daripada yang difahami oleh mereka yang menulis undang-undang hudud Bil Kelantan tersebut, ya. Jadi saya ada banyak perkara, beberapa perkara yang akan menimbulkan masalah
undang-undang Islam, sebagai orang Islam saya percaya undang-undang Islam itu adil, ya. Tetapi kalau undang-undang itu adil tetapi dilaksanakan tidak betul, ini akan menghasilkan ketidakadilan, ya. Jadi banyak yang terdapat, beberapa perkara penting yang terdapat di dalam undang-undang hudud Kelantan ini yang akan menimbulkan ketidakadilan, injustices. Contoh, ya, antara saya boleh sebutkan sini perkara yang dikatakan undang-undang hudud ini ialah pertamanya mereka yang keluar agama Islam sebut murtad, ya, ini dihukum mati kata undang-undang ini, ya. Kemudiannya mereka yang minum arak, ya, mereka yang berzina, ya, mereka yang mencuri, ya, dan ada beberapa perkara. Mereka yang memfitnah orang lain, ini adalah apa yang dikatakan sebagai undang-undang. Pertama, masalah murtad. Mereka mengatakan orang yang murtad dihukum mati. Jadi IKD menerjemahkan, ya, sebuah buku yang bertajuk Tiada Paksaan Dalam Agama, ya, daripada bahasa Arab, ditulis oleh antara ulama yang paling terkemuka di dunia untuk menjawab. Dia menulis ini, there's no compulsion in religion, la ikraha fid din. Dia mengatakan tak betul, mengatakan orang tukar agama itu, keluar Islam itu dihukum mati. Tidak ada disebut dalam Al-Quran. Dan juga ulama-ulama, khususnya ulama moden, mengatakan bahawa manusia itu bebas, ya, untuk percaya ataupun tidak percaya dengan agama Islam. Ini tersebut dalam Quran sendiri. Jadi kebebasan beragama itu dijamin secara mutlak dalam Al-Quran. Ini dijelaskan oleh ulama. Jadi ini bertentangan dengan yang disebut dalam undang-undang. Jadi banyak nanti akan timbul, ya, mereka yang berbeza pendapat, ya, akan dituduh sebagai murtad, ya. Misalnya Arun kata, oh saya tak percaya dengan undang-undang hudud di Kelantan ini. Oh, jadi mereka kata kamu ni tak percaya dengan undang-undang Islam, maka kamu murtad, menentang undang Islam, kamu murtad dan kamu boleh dihukum mati. Jadi banyak menimbulkan kejadian. Keduanya saya nak sebut dua saja. Ya, pertama murtad, ya. Keduanya persoalan zina. Jadi di dalam ini tidak dibezakan antara rogol dengan zina. Jadi ini banyak berlaku di negara-negara Islam yang mendakwa melaksanakan hukum hudud, seperti di Kelantan, seperti di Pakistan, di mana wanita yang dirogol kemudian dia mengandung, ya. Jadi bukti kepada perzinaan itu adalah dia kata mengandung dan dia tidak berkahwin. Jadi sekarang mereka ni dirogol, ya. Yang merogolnya itu tak dapat dicari, ataupun kalaupun diketahui mereka tak mahu, keluarga takut memalukan keluarga, tidak mahu melaporkan kepada pihak polis. Jadi yang mangsa rogol ini, pertamanya dia menjadi mangsa rogol, keduanya dihukum dengan hukuman zina. Jadi double injustice telah berlaku. Kadang-kadang berlaku, ya, yang merogol itu mungkin abang dia sendiri, ya, ataupun bapa saudaranya sendiri. Jadi untuk menjaga maruah keluarga tidak dilaporkan. Keluarga tidak mahu melaporkan perkara yang aib di kalangan keluarga tersebut. Sangat memalukan keluarga itu. Jadi orang nampak perempuan ini mengandung dan dia belum berkahwin lagi, maka dia tuduh. Ini berlaku kezaliman. Itu sebab banyak berlaku protes di Pakistan, ya, terhadap undang-undang hudud. Jadi saya nak rumuskan sini, mungkin ada soal jawab, nanti mungkin lebih mudah saya menjawabnya. Ialah saya nak menyatakan sebagai orang Islam, saya ulangi bahawa saya percaya kepada hudud yang disebut dalam Al-Quran, ya, hudud yang difahami secara betul, ya. Tetapi bagaimana untuk melaksanakannya itu, ya, itu memerlukan perbincangan yang lebih supaya difahami
Kalau orang tak faham, tak boleh, ya, tak boleh dilaksanakan. Kalau kita sesuatu undang itu kita rasakan, ya, suspek, ya, boleh menimbulkan kezaliman, maka kita kena drop. Dan ini adalah antara ungkapan, ya, yang disebutkan oleh Hashim Kamali. Kalau benda itu meragukan, ya, maka kita jangan laksanakan. Kerana kita tolak, saya menolak Undang-Undang Hudud Kelantan ini kerana saya nampak ianya akan menyebabkan berlaku banyak kezaliman dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam itu sendiri. Jadi ini berbeza dengan undang-undang hudud, konsep hudud yang ada dalam Quran dengan apa yang didakwa sebagai hudud oleh rang undang-undang negeri Kelantan. Jadi saya sendiri dan juga ramai rakan-rakan saya termasuk di kalangan ulama muda PAS sendiri, dia menolak, tidak mahu melaksanakan. Ya. Saya harap kita akan terus mengadakan perbincangan, ya, supaya rakan kita dalam PAS faham, ya, dan kita juga bertanggungjawab mengingatkan kepada rakan PAS kita jangan kegairahan mereka, ya, untuk melaksanakan undang ini tanpa kajian yang mendalam, ya, tanpa memanggil pakar-pakar, ya, untuk berbincang, ya, untuk memberikan ulasan ini. Jadi akan menyebabkan masalah dan akan menyebabkan segi politiknya masyarakat ataupun rakyat menolak Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Dan kalau ada persoalan, saya boleh jawab. Sekian, terima kasih.